Assalamualaikum Dr. Madiana dan rakan-rakan. Hari ini saya dan rakan saya Syahadah akan membentangkan pembentangan soalan nombor 4 iaitu huraikan situasi politik negeri Kelantan sehingga pengukuhan zaman dinasti Long Yunus di atas tahta kerajaan pada abad ke-18. Untuk soalan ini akan mempunyai 4 isi. 2 isi akan dihuraikan oleh saya sendiri dan 2 isi lagi akan dihuraikan oleh rakan pembentang saya. Baiklah, sebagai pengenalan, Kerajaan Kelantan wujud sejak dahulu lagi dan sejarahnya begitu panjang. Kelantan pernah berada di bawah kekuasaan Melaka, Johor, Patani dan juga Terengganu. Menurut Hikayat Seri Kelantan, Kerajaan Kelantan telah berpecah pada awal abad ke-17 selepas daripada pengaruh kekuasaan Johor. Perpecahan ini menyebabkan beberapa raja menguasai negeri masing-masing pada abad ke-17 dan abad ke-18 seperti di Kota Jembal, Kota Jelasin, Kota Mahligai, Kota Teras dan juga Kota Kubang Labu. Tetapi Jembal adalah kota yang paling berpengaruh dan menurut catatan awal menunjukkan bahawa Kelantan pernah ditadbir oleh dinasti Jembal dan Sultan Omar merupakan Raja Jembal yang mangkat pada tahun 1721. Setelah Sultan Omar mangkat, tahta pentadbiran seterusnya dipegang oleh menantunya iaitu Long Bahar yang merupakan warisan daripada keluarga keluarga diraja petani. Long Bahar ini dilantik kerana mempunyai pengaruh yang kuat di Kelantan pada ketika itu. Apabila Long Bahar mengambil alih pentadbiran di Kelantan, maknanya dalam erti kata lain, pentadbiran di Kelantan telah diambil alih oleh warisan Patani dan hubungan dinasti Jembal terus hilang. Lebih-lebih lagi apabila Long Bahar mangkat, puteranya dengan puteri Kelantan iaitu Raja Pah tidak dilantik sebagai penggantinya, tetapi puteranya bersama dengan isteri yang berketurunan daripada Patani yang dilantik sebagai pemerintah Kelantan iaitu Long Sulaiman. Bermula daripada pelantikan inilah berlakunya pelbagai peristiwa pengasasan Kesultanan Kelantan sehingga terjadinya beberapa perang yang melibatkan banyak pihak. Sebelum tampuk pemerintahan ini yang stabil dipegang oleh Long Yunus. Isi pertama yang akan saya huraikan ialah pengasasan Kesultanan Kelantan. Situasi politik di Kelantan menjadi tegang apabila Long Sulaiman dibunuh oleh menantunya sendiri iaitu Long Deraman yang merupakan Raja Bukit Jarum Legeh di selatan Patani. Perkara ini berlaku kerana wujudnya perselisihan masalah peluasan kuasa antara kedua-dua negeri tersebut. Apabila Long Sulaiman mangkat, baginda meninggalkan 3 orang anak iaitu 2 orang puteri dan seorang putera. Apabila Long Deraman menguasai Istana Kelantan, beliau bertindak menyingkirkan putera Long Sulaiman iaitu Long Yunus serta bertindak melantik saudara iparnya iaitu Long Muhammad sebagai pemerintah Kelantan. Namun, turut berlaku persengketaan antara Long Deraman dengan Long Muhammad apabila Long Muhammad bertindak membunuh isterinya iaitu adik kepada Long Deraman yang bernama Encik Pasir Mas dengan tuduhan curang. Tindakan tersebut menyebabkan Long Deraman membunuh Long Muhammad kerana menuduh tanpa usul periksa. Dan apabila Long Muhammad dibunuh, maka berlakulah kekosongan pentadbiran Kelantan. Lalu, Long Deraman bertindak melantik Long Pandak iaitu adik kepada Long Muhammad sebagai pemerintah Kelantan yang seterusnya. Apabila perkara ini berlaku, Long Yunus iaitu putera Long Sulaiman yang dibunuh oleh Long Deraman dipinggirkan sebanyak 2 kali. Hal ini menyebabkan Long Yunus bertindak mendapatkan bantuan daripada Sultan Terengganu iaitu Sultan Mansur Shah untuk merampas kembali tahta yang sepatutnya dimiliki. Cerita mengenai Long Yunus ini terdapat 2 versi. Menurut Hikayat Seri Kelantan, Long Yunus ini tinggal di Patani dan setelah besar, beliau dihalau oleh bonda angkatnya iaitu Raja Perempuan Patani yang bernama Raja Mas Cayang. Apabila beliau disingkirkan daripada Patani, beliau membawa diri ke Kota Kubang Labu, Kelantan. Di sini beliau dipelihara oleh Raja Kubang Labu sendiri dan dalam masa yang sama juga, beliau berjumpa dengan Long Jaafar dan bersahabat baik dengan Long Jaafar.
Dan apabila kota Kubang Labu diserang oleh Raja Emas Seberang Legeh, Long Yunus dan Long Jaafar telah membawa diri ke Terengganu, lalu dipelihara oleh Raja Terengganu. Menurut Hikayat Seri Kelantan juga, Long Yunus berjaya menduduki tahta kerajaan Kelantan tanpa unsur peperangan. Perkara ini bermula apabila Raja Terengganu telah dicabar oleh Bugis untuk bersabung ayam. Dan sebagai ganjarannya, jika menang, Raja Terengganu akan dikurniakan 7 buah kapal serta isinya. Dan tetapi jika kalah, separuh daripada Terengganu harus diserahkan kepada Bugis, iaitu daripada Seberang Takeh hingga ke Kuala Setiu. Ketika situasi ini berlaku, Long Yunus dan Long Jaafar telah menjadi penyelamat dengan meletakkan ayamnya yang bernama Bakas Beracun untuk bertanding dengan pihak Bugis dan menang dalam pertandingan tersebut. Kemenangan yang diperolehi ini menyebabkan maruah Raja Terengganu dapat diselamatkan, dan sebagai imbuhannya, Long Yunus meminta untuk dirajakan di Kelantan. Lalu Raja Terengganu bertindak untuk menghantar beliau dengan diiringi oleh pembesar-pembesar Terengganu sendiri untuk ditabahkan di Kelantan tanpa sebarang tentangan. Namun, perkara ini digambarkan berbeza dengan sumber Terengganu yang memaparkan berlakunya peperangan dalam perebutan tahta tersebut. Menurut sumber Terengganu, apabila Long Sulaiman dibunuh, Long Yunus telah mengundurkan diri ke Bukit Datu sebelum kelosong Terengganu, dan ketika di Terengganu pula, Long Yunus telah berjaya mendamaikan perkelahian antara Ku Tanawangsa yang merupakan saudara tua kepada Sultan Mansur dengan Bendahara Hussein, iaitu Bendahara Bukit Puteri. Tindakan ini menyebabkan beliau telah berkahwin dengan Tun Jumat, iaitu puteri Ku Tanawangsa. Hal ini menyebabkan Long Yunus menjadi sebahagian daripada kerabat Diraja Terengganu. Dan setelah menetap di Terengganu, Long Yunus telah meminta saudara iparnya, iaitu Tun Tahir Terengganu, untuk menyampaikan hasratnya bagi menduduki tahta kerajaan Kelantan kepada Sultan Mansur. Dan Sultan Mansur telah bertindak untuk membantu Long Yunus mendapatkan tahta tersebut dengan 3 kali siri gerakan. Gerakan pertama yang dilakukan menyebabkan Angkatan Terengganu bersama Long Yunus berjaya menyingkirkan Long Pandak yang kemudiannya berundur ke Legeh. Perkara ini menyebabkan Long Yunus berjaya menduduki tahta Kelantan. Dan gerakan kedua pula berlaku apabila tidak lama kemudian Long Pandak kembali semula ke Kelantan setelah mendapat bantuan perang daripada Long Deraman. Dengan gerakan kedua ini, Long Yunus berjaya dikalahkan dan berundur kembali ke Terengganu. Sekali lagi, Sultan Mansur membantu menyediakan angkatan perang, tetapi tiada perang yang meletus pada ketika ini kerana mereka bersetuju untuk mengadakan rundingan di Kuala Setiu, dan dalam rundingan tersebut, Long Deraman dan juga Sultan Mansur bersetuju untuk melantik Long Pandak sebagai Raja Kelantan, manakala Long Yunus sebagai Raja Muda. Namun perdamaian ini tidak bertahan lama. Long Yunus telah difitnah menyebabkan beliau sekali lagi ke Terengganu sehingga menyebabkan siri gerakan ketiga tercetus. Dan akhirnya Long Pandak tumpas dan Long Yunus ditabahkan sebagai Raja Kelantan dan diabsahkan oleh Raja Terengganu. Dalam masa yang sama juga, Long Yunus berjaya mengalahkan Raja Legeh dan Raja Kubang Labu dengan bantuan Sultan Mansur. Oleh itu, Kelantan tidak lagi berpecah dan Long Yunus menjadi pentadbir Kelantan yang bersatu. Long Yunus menjadi Raja Kelantan dari tahun 1776 hingga 1795. Dan sementara itu, Long Jaafar yang bersahabat baik dengan Long Yunus tadi pula dilantik sebagai Panglima Perang dengan gelaran Encik Seri Maharaja Perdana Menteri. Beralih pula kepada isi kedua, iaitu pengukuhan dinasti Long Yunus. Berlaku 3 siri peperangan dan perang pertama ialah perang saudara antara Raja Kelantan iaitu Tengku Muhammad dengan anak-anak Long Yunus.
Pada asasnya, Long Yunus ini mempunyai 14 orang cahaya mata dan apabila Long Yunus mangkat, anak-anak Long Yunus tidak dapat menduduki tahta kerana Long Yunus telah menyerahkan tahta pemerintahan Kelantan kepada menantunya Tengku Muhammad yang merupakan anak kepada Sultan Terengganu. Walaupun pada hakikatnya putera sulung Long Yunus, Long Muhammad layak untuk menggantikannya, tetapi status beliau sebagai anak gahara telah melemahkannya berbanding dengan status Tengku Muhammad yang merupakan anak kepada seorang penaung kerajaan Kelantan yang sememangnya mempunyai pengaruh politik yang besar di Kelantan. Menurut sumber Terengganu, peralihan kuasa ini sememangnya telah disepakati oleh Long Yunus dengan Sultan Mansur sejak baginda mula-mula merancang untuk melakukan serangan ke atas Kelantan kerana merasa terhutang budi dengan usaha yang dilakukan oleh Sultan Terengganu. Tetapi menurut Hikayat Seri Kelantan pula, tiada kata sepakat di antara anak-anak Long Yunus kerana masing-masing ingin menggantikan ayahanda mereka. Maka pilihan terakhir jatuh kepada Tengku Muhammad. Pada mulanya, Tengku Muhammad hanya dilantik sebagai pemangku yang di-Pertua Kelantan untuk 100 hari selepas daripada kemangkutan Long Yunus. Tetapi sehingga akhirnya, para pembesar Kelantan bersetuju untuk terus melantik Tengku Muhammad sebagai yang di-Pertua Kelantan. Walau bagaimanapun, menurut Hikayat Seri Kelantan, punca ketidakpuasan hati putera-putera Long Yunus ini kerana baginda tidak menghiraukan mereka, sedangkan mereka lebih layak di atas tahta tersebut. Baginda juga lebih memilih mengambil penasihat-penasihat baginda dalam kalangan pembesar daripada Terengganu, sedangkan pelantikan dibuat dalam majlis mesyuarat dan mufakat yang terdiri daripada kerabat-kerabat diraja Kelantan. Menurut Cetera Kelantan pula, kemuncak rasa tidak puas hati ini berlaku apabila Tengku Muhammad memutuskan untuk mengahwinkan puterinya dengan Tengku Zainal Abidin II, iaitu bakal Sultan Terengganu pada masa itu. Rasa tidak puas hati ini berlaku kerana jika perkara ini terjadi, maka hubungan antara Kelantan dengan Terengganu akan menjadi lebih rapat dan perkara ini tidak disukai oleh anak-anak Long Yunus. Oleh itu, anak-anak Long Yunus telah mengadakan pakatan dengan bapa saudara mereka iaitu Encik Kelucu lalu melancarkan perang ke atas Tengku Muhammad. Serangan telah dilakukan ke atas kota Galuh iaitu tempat bersemayang yang di-Pertuan Kelantan pada tahun 1800 dan berjaya menyingkirkan Tengku Muhammad ke Terengganu. Dengan penyingkiran ini, maka putera sulung iaitu Long Muhammad diangkat sebagai Raja Kelantan, manakala adik-beradiknya yang lain seperti Long Jenal atau Long Zainal dilantik sebagai bendahara, Long Tan sebagai Temenggung, manakala Long Ismail pula sebagai Raja Muda. Walau bagaimanapun, isu ini tidak habis di sini kerana perang ini berlarutan kembali dengan melibatkan lebih ramai pihak dan perkara ini akan dihuraikan dengan lebih lanjut oleh rakan pembentang saya. Okey, baiklah, saya akan menyambung pembentangan ke bahagian berikutnya iaitu bahagian yang ketiga mengenai Perang Kelantan dan Terengganu. Baiklah, dalam Perang Kelantan dan Terengganu ini kita dapat melihat penglibatan orang Cina Galas, Siam dan juga Patani. Baiklah, situasi politik yang tidak berapa stabil selepas kemangkatan Long Yunus telah membawa kepada episod-episod peperangan dalaman maupun luaran dan episod peperangan luaran melibatkan perang di antara Kelantan sendiri dan juga Terengganu. Dan boleh saya katakan episod peperangan kali ini melibatkan sesi balas dendam oleh pihak Terengganu kepada kerajaan Kelantan. Baik, seperti yang kita tahu, di bawah pada tempoh 1795 hingga 1800 di bawah pemerintahan Tengku Muhammad yang merupakan ananda kepada Sultan Mansur Terengganu dan juga menantu pada Long Yunus sendiri telah menjadi pemerintah kerajaan Kelantan. Dan anak-anak Long Yunus yang sepatutnya menaiki tahta kerajaan tidak layak
Jadi itu adalah salah satu punca mengapa anak-anak Long Yunus ni tidak berpuas hati dan menjadi punca kepada tercetusnya peperangan. Selain itu, Tengku Muhammad sendiri dikatakan bersifat berat sebelah kerana membawa masuk ramai kerabat diraja, kerabat Terengganu ke dalam kabinet Kelantan. Dan golongan-golongan warga Terengganu ini dikatakan telah mendominasi dan menjawat jawatan pembesar ataupun jawatan tertinggi dalam kerajaan Kelantan. Selain itu, anak-anak Long Yunus ini tak berpuas hati disebabkan Tengku Muhammad ni ada cubaan nak merapatkan lagi hubungan antara Kelantan dan Terengganu, yang mana Tengku Muhammad nak mengahwinkan anak dia dengan bakal Sultan Terengganu, itu Tengku Zainal Abidin II yang merupakan abang kepada Tengku Muhammad sendiri. Jadi akibat dari beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak Long Yunus ni tak berpuas hati, maka akhirnya timbullah pakatan antara anak-anak Long Yunus ini melancarkan serangan kepada pemerintahan Tengku Muhammad, di mana mereka telah melancarkan serangan ke atas Kota Galoh yang merupakan tempat bersemayam yang di-Pertuan Kelantan, iaitu Tengku Muhammad. Dan serangan demi serangan pada 1800 akhirnya Long Muhammad berjaya menyingkirkan Tengku Muhammad yang akhirnya berundur ke Terengganu. Jadi pada ketika ini Sultan Zainal Abidin II, itu abang kepada Tengku Muhammad, pemerintah Terengganu, telah ditabalkan menjadi sultan, dan baginda berasa bertanggungjawab untuk membantu Tengku Muhammad, saudaranya, membalas kembali apa yang dilakukan oleh Kelantan. Jadi setelah Long Muhammad berjaya menyingkirkan Tengku Muhammad, maka Long Muhammad pun dengan perkenan daripada Majlis Mesyuarat dan Muafakat Negeri Kelantan, ditabalkan menjadi pemerintah Kelantan dan bergelar Sultan Muhammad yang pertama, dan memerintah dari tahun 1800 hingga 1837, dan ini merupakan tempoh yang agak lama bagi pemerintah Kelantan yang pertama. Jadi selain daripada Long Muhammad sendiri yang bergelar sultan, baginda turut melantik saudara-saudara baginda, iaitu Long Zainal sebagai Raja Bendahara, Long Tan atau Long Tam sebagai Temenggung, dan ada beberapa yang lain lah. Yang Long Tam dan Long Zainal ni boleh dikatakan sebagai antara watak penting dalam sejarah peperangan Kelantan. Jadi kekalahan Tengku Muhammad di Kelantan telah dibalas semula oleh saudaranya Sultan Zainal Abidin II dengan mendapatkan bantuan dari Patani. Mengikut pembacaan saya, sebelum ini Terengganu, semasa zaman Sultan Mansur rasanya, Terengganu pernah membantu Patani berhadapan dengan Siam. Jadi mungkin itulah salah satu cara untuk Patani membalas balik jasa baik Terengganu. Jadi mereka telah membantu Terengganu untuk menyerang Kelantan. Dan serangan yang dilakukan adalah serangan mengejut dan memaksa Sultan Muhammad yang pertama ini dan para pengikutnya berundur ke Ulu Kelantan. Dan disebabkan Long Tam ataupun Long Tan ini merupakan Raja Temenggung di Galas dan memegang wilayah Galas. Wilayah Galas pada ketika itu merupakan kawasan yang agak ramai orang Cina, dan Kapitan Cina telah bersetuju untuk membantu pasukan Long Muhammad untuk menyerang kembali, ataupun Sultan Muhammad I menyerang kembali pihak Terengganu. Jadi pihak Sultan Muhammad I mendapat bantuan daripada orang Cina Galas, dan serangan dilakukan selama 3 hari berturut-turut dan akhirnya berjaya mengundurkan pasukan Terengganu dan juga pasukan Patani. Jadi setelah perang berakhir, dan sebenarnya dikatakan bahawa Kelantan telah meminta perlindungan Siam, dan Siam pada ketika itu merupakan satu kuasa yang besar lah. Jadi perang Kelantan Terengganu berakhir apabila Kelantan meminta perlindungan daripada Siam, dan hubungan dan permintaan perlindungan itu sebenarnya menandakan permulaan antara hubungan Siam dan juga Kelantan sendiri, di mana Terengganu tidak lagi berani menunjukkan permusuhan secara terbuka kepada Kelantan. Dan dari situ juga bermulalah Kelantan menghantar ufti bunga emas kepada Maharaja Siam, dan dibalas pula Maharaja Siam dengan beraneka hadiah yang bernilai. Jadi selepas sesi balas dendam pihak Terengganu kepada Kelantan yang tidak berjaya dan gagal, maka Long Muhammad ataupun Sultan Muhammad I ini berjaya mendapatkan semula tahta baginda sebagai pemerintah Melaka.
Dan dari sini kita dapat lihat pengaruh Terengganu itu berjaya dihapuskan dan waris sah dari keturunan Long Yunus ini telah memerintah Kelantan. Jadi maka Long Muhammad ni berjayalah mengekalkan kedudukannya sehingga tahun 1837 sebagai pewaris sah dari keturunan Long Yunus sebagai pemerintah Kelantan. Baiklah, saya akan bergerak ke bahagian yang seterusnya, iaitu isi yang terakhir, iaitu perang saudara di antara Tuan Senik Mulut Merah dan juga Long Zainal. Baiklah, perang saudara tercetus untuk kali keduanya dan ia berlaku sejurus selepas kemangkatan Long Muhammad ataupun Sultan Muhammad I lah. Situasi politik di Kelantan terjejas kembali apabila berlaku perang saudara di antara anak saudara dan juga bapa saudara, yang mana saya maksudkan adalah Long Zainal merupakan bapa saudara kepada Tuan Senik Mulut Merah. Tuan Senik Mulut Merah ni merupakan anak kepada Long Tan lah, jadi ia merupakan anak buah kepada Long Zainal. Jadi kemangkatan Sultan Muhammad I yang tidak meninggalkan waris telah mewasiatkan anak buah kesayangannya itu Tuan Senik Mulut Merah ini sebagai pengganti. Tapi ada kekeliruan sikit sebab ada sumber yang mengatakan bahawa sebenarnya Long Muhammad atau Sultan Muhammad I ni tidak meninggalkan sebarang wasiat mengenai siapa yang bakal menggantikan tahta beliau, tahta baginda. Tapi tak apa. Jadi bila dikatakan ada dua orang yang layak sebenarnya untuk ditabalkan sebagai pengganti atau pemerintah Melaka selepas kemangkatan Sultan Muhammad I, iaitu Long Zainal yang merupakan saudara kepada Sultan Muhammad I ini, dan juga lagi seorang saudara mereka adalah Engku Kota. Tapi Engku Kota ni awal-awal dah tarik diri, jadi tinggal Long Zainal saja. Dan mengikut sistem penggantian pun memang Long Zainal ni layak lah untuk menjadi pemerintah Melaka. Jadi sebab tu saya katakan ada kekeliruan di antara bahan yang saya baca dengan beberapa sumber lain, di mana Sultan Muhammad I ni mewasiatkan anak buah kesayangannya, tetapi sebaliknya Majlis Mesyuarat Mufakat Kelantan bertindak menambahkan Long Zainal yang merupakan pada ketika merupakan Raja bin Haris sebagai yang di-Pertuan Kelantan. Jadi situasi ini telah menimbulkan ketidakpuashatian pada Tuan Senik Mulut Merah lah, sebab dia merasakan bahawa dia yang layak untuk menduduki tahta Kelantan. Tapi disebabkan yang decide keputusan untuk melantik Raja Long Zainal itu adalah orang-orang tua, maka Tuan Senik Mulut Merah ini dikatakan berdiam diri sahaja. Jadi Long Zainal ini dikatakan tahu bahawa anak-anak buah dia tak suka dengan pelantikan dia. Jadi dia cuba nak menenteramkan keadaan dengan melantik anak-anak buah dia ni mengisi jawatan-jawatan tertinggi dalam pemerintahan Kelantan. Malah tak ada seorang pun dari kalangan anak dia sendiri yang dilantik menjadi pembesar di Kelantan pada ketika itu. Tapi teknik ataupun cara diplomasi Long Zainal ini tidak bertahan lama, tak berjaya nak ambil hati Tuan Senik Mulut Merah. Dan akhirnya Tuan Senik Mulut Merah ini merancang untuk melakukan serangan ke atas pemerintahan Long Zainal. Dan pemerintahan Long Zainal ini juga dikatakan sebagai pemerintahan yang paling singkat lah, di antara 1837 hingga 1839. Dan mengikut setengah sumber mengatakan bahawa pemerintahan Long Zainal berada dalam keadaan tidak tenteram. Ini juga disebabkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh putera-putera Sultan Muhammad I tadilah, yang bertindak mengacau bilaukan keadaan pemerintahan di Kelantan. Jadi perang tercetus apabila Tuan Senik Mulut Merah bermuafakat dengan saudara-saudaranya menyerang pemerintahan Long Zainal yang dikatakan bersifat tidak adil. Dan peperangan ini berakhir apabila Long Zainal tewas dan diusir. Saya tak pasti sama dia diusir ataupun menetap di sebuah wilayah di Siam yang dikenali sebagai Bang Nara. Jadi setelah Long Zainal berjaya ditewaskan, dan Tuan Senik Mulut Merah ini pun dilantik sebagai pemerintah Kelantan yang baru dengan gelaran Sultan Muhammad yang kedua. Dia merupakan pemerintah Kelantan yang kelima lah, memerintah dari 1839 hingga 1886. Jadi kita boleh tengok Tuan Senik Mulut Merah ini sebenarnya seorang yang agak kata gigih, cuba untuk mempertahankan hak dia sebenarnya. Walaupun ada setengah sumber yang mengatakan tak ada wasiat mengatakan bahawa dia layak untuk mengisi jawatan pemerintah Kelantan, tapi dia merasakan bahawa tahta itu adalah milik dia dan dia perlu mempertahankan hak dia. Jadi sebab itulah dia cuba mengacau bilaukan pemerintahan Long Zainal dan akhirnya melakukan serangan ke atas pemerintahan Long Zainal.
Jadi kenaikan Sultan Muhammad II ataupun Tuan Senik Mulut Merah ini, dia telah memantapkan lagi penguasaan dan kedudukan keturunan Long Yunus di Kelantan. Dan sebenarnya dia semua mengatakan bahawa pemerintahan Sultan Muhammad II ini boleh dikatakan yang terbaik dalam sejarah Kelantan. Jadi pada Oktober 1886 akhirnya Sultan Muhammad II mangkat, dan pada ketika itu Kelantan telah diletakkan dalam keadaan yang teguh dan stabil. Kesimpulannya, pengasasan Kelantan bermula setelah berlakunya peralihan kuasa dari Wangsa Lama kepada Wangsa Baru itu Wangsa Dinasti Jembar kepada Dinasti Long Yunus sekitar abad ke-18. Dan pada peringkat awal, struktur politik kerajaan Kelantan ini boleh dikatakan berkaitan yang agak rapat dengan Kesultanan Terengganu, kerana kita boleh lihat anak Sultan Terengganu telah menjadi pemerintah Kelantan pada peringkat awal. Dan ini juga adalah rentetan dari kebaikan Sultan Mansur, yang Sultan Mansur Terengganu telah membantu Long Yunus untuk mendapatkan tahta Kelantan. Maka tidak heranlah kiranya jika Sultan Long Yunus menambalkan Tengku Muhammad yang merupakan anak pada Sultan Terengganu menjadi pemerintah di Kelantan. Jadi sebenarnya daripada keadaan ataupun situasi itulah menyebabkan konflik peperangan mulai tercetus di Kelantan. Dan ini semua berdasarkan kepada isu perebutan tahta semata-mata. Jadi sehingga tahun 1800, pengaruh Kesultanan Terengganu masih lagi bertapak dalam politik Kelantan. Sehingga akhirnya kenaikan Long Muhammad yang merupakan putera sulung kepada Long Yunus telah mengembalikan semula kuasa dan pengaruh dinasti Long Yunus dalam pemerintahan Kelantan, sekaligus menyingkirkan keberadaan pengaruh Terengganu. Jadi bermula dari segi perang Kelantan-Terengganu, hubungan Siam dengan Kelantan mula terjalin. Dan walaupun begitu, episod perebutan tahta masih juga berlaku, tapi dalam melibatkan dalaman, di mana selepas kemangkatan Sultan Muhammad I lah, apabila melibatkan perang antara bapa dan anak saudara. Dan Pertabalan Long Zainal yang merupakan bapa saudara sebagai pemerintah Kelantan telah mengetepikan hak anak buah dia itu Tuan Senik Mulut Merah sebagai pewaris. Jadi perang yang berlangsung akhirnya berjaya ditamatkan dengan kekalahan Long Zainal dan ketahtaan Tuan Senik Mulut Merah yang bergelar Sultan Muhammad II. Jadi Sultan Muhammad II ini telah berjaya memantapkan lagi penguasaan dinasti Long Yunus dalam pemerintahan Kelantan dan terus berkesinambungan sehingga ke hari ini. Jadi sekian sahaja dari kami. Terima kasih.